KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Akan bersama dengan anda pada hari ini kita dalam subjek sains bersama dengan Cikgu Suhana. Cikgu, apa khabar? Baik, Aiman. Wow, cikgu, saya tengok depan ni saya macam nak jadi profesor je. Oh, bolehlah. Okay. On the way lah ni. On the way, cikgu, eh? Ya. Okey, baik. Kita nak tengok, cikgu, di hadapan kita ni ada macam-macam perkara. Tapi sebelum tu, cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey. Cikgu dipersilakan kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, picit sikit. Okey, cikgu dah siap. Okey, Okey. saya pula. Right. Dan seterusnya, cikgu, kita boleh buka pelitup muka kita, cikgu. Okey. Tapi tetap kita menjaga penjarakan fizikal kita, cikgu, kan? Ya. Alright. Dan jangan buang mata-mata. Pastikan letak dalam bekas yang kita bawa. Ataupun macam saya, cikgu, saya letak dalam poket. Boleh, cikgu? Boleh. Boleh juga. Okey. Dan untuk permulaan, cikgu, dengan kata macam ada gimmick sikit. Ya. Cikgu ada gimmick sikit. Okey, silakan, cikgu. Okey, sekarang ni. Okey, hai semua. Hari ni saya ada bawa air. Okey, Aiman tengok. Menarik tak? Menarik, cikgu. Tapi kita lambat lagi dah buka puasa, adik-adik, okey. murid-murid. Okey. Macam mana agaknya dia boleh jadi berlapis-lapis macam tu? Oh. Apa kena-mengena, cikgu, dengan subjek kita pada hari ini? Sebenarnya dia ada kena-mengena dengan ketumpatan. Dan hari ini kita akan meneroka tajuk ketumpatan secara inquiry. Okey, sebab saya tengok, cikgu, kalaulah air ni dah diletak macam tu, dia mesti akan bercampur, cikgu, ya. Tapi dekat sini dia tak bercampur. Ya, betul, Aiman. Jadi maknanya topik kita pada hari ini apa, cikgu? Ketumpatan secara inquiry. Ketumpatan secara inquiry. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit penjelasan sebelum kita nak mulakan kelas kita ni berkaitan dengan topik kita, cikgu? Okey, hari ini anak-anak akan belajar topik ketumpatan secara inquiry. Kita akan laksanakan penyiasatan dan juga menguji apa yang kita ramalkan. Dan kita akan uji dengan projek. Okey? Baik. Saya rasa murid-murid pun dah tak sabar untuk mulakan projek kita pada hari ini. Tapi sebelum tu mungkin cikgu boleh ceritakan satu persatu bahan yang ada di atas meja kita ni ataupun cikgu nak mulakan kelas kita hari ini, cikgu? Kita mulakan dulu. Okey, silakan, cikgu. Okey, saya kenalkan diri dulu. Boleh, cikgu? Okey, tak kenalan lagi kan? Tak kenal maka tak cinta, orang Ewah, kata, ewah. Aiman. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Suhana Zainuddin. Saya daripada SMK Ghaffar Babur, Melaka. Dan hari ini, saya kenalkan anak murid saya sekali, boleh? Boleh juga. Apa kata cikgu? Diorang ada dekat depan kelas tadi. Saya suruh masuk, dia tak nak masuk. Itulah mana anak murid saya kita ni. Kita jemput dia masuklah. Pintu tak buka murid-murid lagi. kita. Wow. Cikgu, kita nak minta diorang kenalkan diri mereka ke macam mana, cikgu? Hai. Okey. Hari ini saya bersama 6 orang murid saya daripada SMK Ghaffar Babur dan saya nak mereka perkenalkan diri masing-masing. Bermula dengan siapa, cikgu? Okey, siapa nak kenalkan diri dulu? Teruskan. Okey. Assalamualaikum, Cikgu Dava Aiman. Nama saya Alia Najah. Boleh panggil saya Alia. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Seterusnya, Okey, Alia. silakan. Selamat pagi semua. Saya Alia Sofia. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Okey. Seterusnya. Hai semua, saya Amna Fakihah. Selamat berkenalan. Okey, Amna. Hai semua, saya Nisha Wafia. Boleh panggil saya Erin. Selamat berkenalan. Okey, thank you. Seterusnya. Hai semua, saya Muaz. Selamat berkenalan. Okey. Okey, cikgu. Ada lagi tak? Seorang lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Adila Syafia, boleh panggil Adila. Kami semua dari SMK Ghaffar Babur, Melaka. Wow, Okey. selamat datang ke Teroka Didik TV KPM. Okey, adakah anda dah bersedia dah untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Macam tu? Yes. Okey, cikgu, mereka dah bersedia dah, cikgu? Okey, mari Apa kita kata mulakan, Aiman. Silakan, cikgu. Okey, murid-murid, seperti kamu sedia maklum yang kita nak mempelajari ataupun meneroka mengenai ketumpatan. Sudahkah kamu bersedia dengan nota inquiry kamu? Mana dia? Tunjuk sikit. Cikgu minta tunjuk kerja sikit, sekarang tunjuk ni. sikit. Dah, cikgu. Okey, boleh tunjukkan? Semua tunjukkan pada rakan-rakan di luar. Okey, bagus.
Okey, ini adalah nota inquiry Aiman. Aha. Murid-murid saya kebiasaannya sebelum saya mengajar, mereka akan menyediakan nota ini dahulu. Cantiknya nota diorang, Ya, cikgu. memang saya wajibkan buat cantik-cantik. Wah. Kena ada warna. Okey, dengan saya mesti ada warna. Baru meriah, baru semangat nak Ya, belajar kan? dan tujuan saya meminta mereka menyediakan nota ini untuk menyediakan mereka dengan tajuk yang saya nak ajar dan juga mencedoskan rasa ingin tahu dalam diri mereka. Maknanya mereka kena prepare dulu nota-nota sebab biasanya orang buat nota ni lepas kelas. Tapi ni sebelum kelas supaya mereka ni apa lagi Apa ya? Macam mana nak buat Macam tu juga betul. Supaya dia bersedia dan dia berfikir mengenai tajuk tersebut. Baik cikgu. Itu yang bagusnya cikgu kan? Seterusnya cikgu? Okey, sekarang kita nak mulakan. Kita mulakan dengan definisi dahulu. Okey. Siapa boleh bagi tahu saya definisi ketumpatan? Saya cikgu. Okey Adila, bagus. Ketumpatan ialah nilai jisim per unit isi padu sesuatu bahan, cikgu. Okey, betul tu ketumpatan. Seperti apa yang Adila cakap dan kita nak rumuskan dia. Saya nak maafkan saya nak rumus ketumpatan. Siapa pula yang boleh beri? Saya cikgu. Okey Alia. Rumus bagi ketumpatan ialah jisim dalam gram bahagi isi padu dalam sentimeter padu. Ini adalah rumus ketumpatan, cikgu. Okey, murid-murid di luar sana, ini adalah rumus ketumpatan yang seperti yang ditunjukkan oleh Alia dan saya tunjukkan juga di studio. Okey cikgu, yang ni rumus ketumpatan cikgu. Ya, betul. Kita simpan dulu boleh cikgu? Saya nak terangkan sikit dan sebentar cikgu lagi. terangkan, kita simpan dulu bagi suspense sikit penonton kita di rumah. Dan kita ada hashtag hari ni cikgu. Oh, ya ke? Hashtag terima kasih cikgu. Okey, Sebab sama-sama. cikgu datang ke studio ni, datang mengajar kita dan murid-murid kita ada special sediakan kad. Wow, bestnya. Untuk guru-guru kita di Malaysia ni sebab mereka ni banyak berjasa untuk kita. Apa kata cikgu pilihkan satu? Saya pilih. Mestilah Cikgu pilihkan yang satu. cantik dan Silakan. berwarna. Okey. Okey, Ini dari mana satu, belakang cikgu? saya nampak sangat cantik. Berwarna. Okey, cikgu. Okey, Aiman. Yang ni lah. Alright. Kalau kita tengok dekat sini cikgu, selamat hari guru. Hashtag terima kasih cikgu. Saya buka cikgu. Boleh. Okey. Wow, dalam dia banyak love. Berbunga-bunga hati cikgu. Berbunga hati cikgu. Okey, saya bacakan. Guru bagai lilin, membakar diri, menerangi kegelapan. Guru bagai pelita, menjadi penerang dalam kehidupan anak bangsa. Guru bagai matahari, menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Hashtag terima kasih cikgu. Siapa yang bagi ni ya? Ada tak nama dia? Tak jumpalah cikgu namanya. Tapi dia kata just for you. Thank you. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Dan kita ada satu lagi kad daripada murid-murid kita cikgu. Digital, kita lihat di skrin kita. Yang mana dikirimkan oleh murid kita. Wow, dia kata hashtag stay Steve. Tanpa didikan guru-guru SK Santan, tiadalah anak bangsa yang berilmu. Hashtag terima kasih cikgu. Daripada Nur Izzah Najiha binti Esa. Daripada 3 Kualiti. Terima kasih kepada murid yang mengirimkan kad. Kalau cikgu, kalau dapat kad ni cikgu, apa perasaan cikgu? Sangat happy lah, simpan tau. Okey, cikgu, apa kata sebelum kita meneruskan pengajian kita, apa kata kita berhenti rehat seketika dan kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Okey, murid-murid, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, cuba tunjuk good sikit. Tunjuk macam ni. Boleh tak? Okey, cikgu, murid-murid dah bersedia dah untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Tadi cikgu dah cerita dah tentang definisi dan rumus. Tapi rumus ni cikgu, kita belum faham lagi rumus ni. Bagaimana kita nak faham rumus ni cikgu? Silakan. Okey, Aiman. Sekarang saya sambung. Definisi ketumpatan berkait rapat dengan rumus ketumpatan. Dan di sini kita dapat lihat bahawa rumus ketumpatan adalah jisim yang dibahagikan dengan isi padu. Jisim dalam unit gram dan isi padu dalam unit sentimeter padu. Okey, baiklah. Sekarang saya nak murid-murid. Mungkin ada aktiviti yang kita nak buat cikgu, Ya, nak bagi betul. faham lah kan. Sebab
jisim bahagi isi padu. Apa aktiviti yang kita nak buat ni cikgu? Okey, untuk meneroka tentang ketumpatan ni, kita nak buat satu aktiviti dan saya nak semua murid saya perhatikan balang ini. Okey, balang ni saya letak depan lah Aiman ya. Okey cikgu. Okey, macam ni Okey, balang ini. Apa yang Aiman boleh perhatikan? Saya tanya Aiman dululah. Kalau saya tengok dekat sini cikgu, ada besi cikgu dalam tu Oh, itu bongkah kuprum. Itu bongkah kuprum, ada air Ya, betul. dan juga atas tu minyak cikgu. Betul. Oh, Dan kalau okey. Aiman tengok, dia bercampur tak? Tak bercampur cikgu. Ah. Kalau kita tengok besi kuprum tu dia berada di bawah dan air berada di dan di bawah juga dan di atas tu minyak. Minyak tak turun ke bawah cikgu? Ya, ada sebab dia. Ada Jadi, sebabnya. kita tanya anak murid saya. Oh, Okey, okey. anak-anak di rumah, kamu dah perhatikan balang ini. Okay, saya rasa saya kesinikan lagi supaya boleh capture. Okey, perhatikan balang ini. Baik. Dan bolehkah kamu berikan saya pemerhatian? Okay, siapa nak cuba? Okey. Saya cikgu. Okey, Erin. Teruskan. Saya dapat lihat lapisan minyak berada di atas air. Okey, betul tu. Oh, Amna yang jawab tadi. Saya ingat Erin. Okey, Okey. cikgu. Okey, lapisan minyak berada di atas air. Okey, betul tak Aiman? Kita nampak Betul cikgu. minyak berada di atas Dia air. tak turun ke bawah cikgu ya? Ya, itu adalah pemerhatian apa yang Okey. kita nampak. Okey, dengan panca indera kita. Okey, siapa nak buat hipotesis berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat oleh Amna? Siapa nak cuba? Silakan. Okey, Siapa tu cikgu? Siapa yang boleh mencuba membuat hipotesis? Okey, Okey, silakan. Anis. Oh, tak dengar. Buka mikrofon Buka tu. mikrofon ya, Anis. Okey. Dah. Saya rasa air lebih tumpat daripada minyak. Sebab itu lapisan minyak berada di atas air. Jadi, hipotesis saya ialah air lebih tumpat daripada minyak, cikgu. Okey, terima kasih Anis. Itu pemerhatian yang dapat kita lihat dulu kan? Dia telah menjawab persoalan Aiman tadi kan? Ya. Kenapa air itu tak berada di bawah ataupun Jawapannya bercampur? sebab dia lebih tumpat. Minyak, air lebih tumpat berbanding minyak. Okey, cikgu. Itu hanyalah hipotesis yang kita boleh ramalkan sekarang ni. Kita tak confirmkan lagi Aiman. Okey, baik. Cikgu, Okey. seterusnya ada lagi tak pemerhatian Okey, kita cikgu? ada lagi tak pemerhatian yang murid saya boleh lakukan? Ada cikgu. Okey, Silakan. teruskan. Saya dapati bongkah kuprum tenggelam di dalam air. Dan hipotesis saya bagi pemerhatian ini ialah bongkah kuprum lebih tumpat berbanding air dan minyak. Sebab itu bongkah ini tenggelam di dalam air. Itu pula jawapan okey. ataupun anggapan awal berkenaan kenapa bongkah kuprum tadi berada di bawah sekali, di dasar balang. Betul juga cikgu. Kenapa dia tak terapung kan? Rupanya Ya. itulah jawapannya cikgu kan? Itu hanya anggapan awal buat Itu masa ni. anggapan awal. Masih pemerhatian cikgu ya? Ya, betul. Alright. Dan Erin- Seterusnya cikgu. Okey, sekarang okey, murid-murid semua, Baik. kita telah bina dua hipotesis. Yang pertama, air lebih tumpat berbanding minyak. Okey, daripada pemerhatian kita dapati minyak berada di atas dan air berada di bawah. Dan kemudian hipotesis kita yang kedua ialah bongkah kuprum lebih tumpat daripada air dan juga minyak. Okey, jadi sekarang kita nak ujilah kita punya hipotesis ni Aiman. Okey cikgu. Apa di antara perkara yang kita nak buat sekarang ni cikgu di antara ujian-ujian tersebut. Tapi sebelum tu cikgu, Ya. kalaulah macam di rumah lah cikgu kan. Kalau kita nak letak misal kata cikgu dalam satu gelas kita letak air masak. Ya. Okey, ataupun cikgu contohlah kita letak minyak terlebih dahulu. Lepas tu Okey. baru kita letak air cikgu. Apa Okey. akan jadi tu cikgu? Disebabkan mereka berbeza ketumpatan dan Okey. sifat minyak itu tadi tak kalis air, dia tak sama dengan air, jadi memang dia tidak akan boleh bercampur dan minyak pula kita jangkakan kurang tumpat berbanding air sebab tu dia berada di atas. Oh, dan dia akan naik ke atas cikgu? Ya, betul. Oh, okey. Satu lagi cikgu. Kalau kita tengok kan cikgu kan, tiba-tiba air itu ialah makin lama dan akhirnya dia berminyak di atas cikgu kan. Jadi maknanya air itu dah macam dah tak boleh digunakan cikgu kan. Ya, maknanya air air itu kotor. dah mula kotor kan. Tercemar. Baik cikgu. Dekat sini kita nampak ketumpatan dia. Sebab tu cikgu kalau saya ingat dulu cikgu waktu mandi swimming pool kan, Ya. saya baling duit shilling cikgu dalam swimming pool. Kenapa? Ada hajat? Sajalah budak-budak cikgu kita main-main main Okey. cari-cari tu cikgu kan. Okey. Sekali duit shilling tu jatuh tenggelam sampai ke bawah. Ya. Apa sebenarnya cikgu? Kalau tenggelam
tenggelam ke bawah tu? Tadi kita dah bincangkan, Aiman. Kemungkinan ketumpatan duit shilling tadi lebih tumpat berbanding air. Disebabkan itu dia akan tenggelam. Okey, baik cikgu. Jadi kita dah faham dengan benar-benar apakah itu daripada sudut ketumpatan itu dan yang mana lebih tumpat minyak berbanding dengan air. Tapi cikgu, murid-murid kita ada soalan tak tentang apa yang kita perhatikan tadi? Kalau tak ada, Abang Aiman yang akan tanya. Saya rasa, cikgu. Saya ada satu lagi nak tanya cikgu. Ya, Aiman. Kalau kita lihat minyak ni kan dia nampak lebih tebal cikgu. Kalau berada di tangan kita dan air ni mungkin lebih lembut cikgu kan. Tapi rupanya air ni lebih tumpat cikgu kan. Ya, betul. Dia ada sifat dia sendiri. Macam minyak tu struktur molekul dia berbeza. Jadi saya rasa kita teruskanlah dengan kita punya aktiviti cikgu. Yes. Okey, alright cikgu. Saya tengok depan ni saya terus nak jadi saintis cikgu. Ya, betul. Kita hari ini nak meneroka tentang ketumpatan. Tadi kita dah buat hipotesis, sekarang kita nak menguji hipotesis yang kita bina. Baik cikgu. Kita nak mulakan dengan yang pertama sekali kita nak tengok isi padu cikgu Okey, betul. Sebelum tu saya nak saya lupa tadi, Aiman. Sebenarnya hipotesis yang kita bina, kita boleh hasilkan dalam bentuk persamaan, iaitu yang kita dapat minyak kurang tumpat berbanding air dan air kurang tumpat berbanding bongkah kuprum. Okey, ini adalah persamaan hipotesis yang kita boleh bina dan sekarang kita nak uji. Dan kita lihat tadi seperti yang kita bincangkan rumus ketumpatan, kita perlu ada nilai jisim dan seterusnya kita perlu ada nilai isi padu. Alright cikgu. Okey, sekarang ni saya rasa saya perlukan cikgu perlukan papan putih. Okey, baik cikgu. Sekejap cikgu. Saya ambilkan untuk cikgu. Okey. Saya tampalkan cikgu. Boleh? Boleh. Okey, murid-murid. Saya ni jadi ketua kelas cemerlang ni cikgu macam ni. Pelajar cemerlang mesti rajin dalam kelas. Okey cikgu. Okey, mula-mula sekarang ni kita sama-sama nak mencari jisim. Baik cikgu. Jisim. Okey, murid-murid. Murid-murid saya di rumah ada lagi tak? Kalau ada, murid-murid. tunjuk sikit pada cikgu. Okey, bagus. Okey, murid-murid. Macam mana kita nak dapatkan jisim sesuatu bahan? Siapa nak cuba? Silang kat tangan. Saya cikgu. Okey, Muaz. Untuk dapatkan jisim, kita boleh guna penimbang, cikgu. Okey, bagus Muaz. Dan cikgu, sebab hari ni tu... ke penimbangnya? Ya, sebab tu saya bawa. Bukan nak buat kuih raya ni. Saya ingat nak buat kuih raya tadi kan? Okey. Okey, inilah penimbang. Ini penimbang ni, cikgu. Penimbang ni kecil pun tak apa, cikgu kan? Ya. Kalau di rumah, kita boleh gunakan penimbang ni. Dan di makmal, kita gunakan penimbang di makmal lah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak timbang ini dahulu. Okey, ni apa tadi, Aiman? Besi kuprum. Bongkah kuprum. Bongkah kuprum. Okey, Aiman. Agak-agak. Macam mana kita nak dapatkan jisim bagi bongkah kuprum ni? Okey, cikgu. Mula-mula kita timbang dululah, cikgu. Boleh? Okey, boleh. Boleh Aiman timbang? Okey, cikgu. Saya onkan terlebih dahulu. Ya. Okey, cikgu. Okey, tunggu sehingga bacaan kosong, Aiman. Bacaan kosong, cikgu. Dan kemudian letak. Alright. Bongkah kuprum. Okay, baik, sekarang ni kita dapat 64 gram, cikgu. Okey, 64 gram. Okey, anak murid saya sila tuliskan nilainya di dalam kertas masing-masing. Dan okey, cikgu silakan. Okey. Alright. Ketepatan beratnya adalah 60 berapa tadi? 64 gram, cikgu. 64 gram. Okey, sekarang ni kita tukar tempat lain Iman Okey, silakan. Okey, sekarang ni kita nak cari pula jisim bagi cecair. Cecair. So kita nak kena timbang air ke, cikgu? Macam mana tu? Alamak, macam mana ya? Okey, jadi sekarang anak murid saya boleh tak cadangkan beritahu saya macam mana kita nak menyukat jisim air? Okey, ada siapa yang nak cuba? Silakan. Saya, cikgu. Okey, bagus Amna. Kita boleh guna bekas. Kemudian kita isi air atau minyak dan kita timbang. Macam tu, cikgu? Okey. Betul ke jawapannya? Mari kita suruh dia demo nak. Okey, kita suruh Amna. demo. Demo kan Amna, macam mana kita nak dapatkan tu? Wow. Okey, baik cikgu. Baiklah kawan-kawan. Mula-mula kita isi bekas kosong dengan air. Okey. Kita timbang bekas kosong terlebih dahulu. Kena isi dalam bekas kosong dulu lah, cikgu ya? Ya, betul. Seterusnya? Bila kita timbang dulu bekas kosong ni, kemudian kita dapatkan jisimnya.
Jisim menunjukkan bekas kosong ini ialah 43 gram. Okey. Kemudian kita isikan bekas kosong ini dengan air. Kemudian kita timbang. Sekarang jisim bekas kosong ini bersama air adalah 93 gram. Okey. Untuk dapatkan jisim air, saya menolak bacaan jisim air dengan air bersama bekas kosong sahaja. Jadi sekarang jisim air ialah 50 gram. Oh, dia kena tolak. Okey, betul. Okey, Amna, biarkan sebentar. Untuk mendapatkan jisim cecair, kita perlu menyukat bacaan bekas yang kosong. Okey. Kemudian kita letak cecair dan kita timbang. Kemudian kita tolakkan seperti yang Amna buat. Bacaan yang bekas bersama cecair, kita tolakkan dengan bacaan bekas yang kosong. Okey, cikgu. Sekarang Apa kata? kita cuba buat. Kita cuba buat, cikgu. Ya. Okey, saya sebagai tu kelas, cikgu, saya pun nak cuba buatlah ni. Betul. Okey, Memang cikgu. saya nak. Saya cuba. Aiman. Mula-mula sekali kita Dalam ambil minyak. bekas kosong terlebih dahulu, cikgu. Ya, Betul? ya. Okey, yang mana satu tu, cikgu? Okey, minyak saya. Alamak, mana minyak saya ni Mana tadi? minyak, cikgu? Okey, tak apa, cikgu. Sebelum kita nak dapatkan minyak, Okey. kita timbang air dulu, cikgu, ya. Air telah terlebih dahulu. ditimbang. Air dah ditimbang. Sekarang ni kita nak timbang minyak. Siapa ada jumpa minyak saya ni? Siapa ada jumpa? Tapi sebelum tu, cikgu, apa kata saya nak cubalah buat macam Amna tadi. Boleh, cikgu? Boleh. Saya cuba buat. Okey, boleh. Okey. Mula-mula First kali yang ni. saya dapatkan bekas. Kosong. Okey, mula-mula sekali kita timbang bekas terlebih dahulu. Dah kosong, Okey, cikgu. dah kosong, Saya masukkan. letakkan bekas tersebut. Baik, Okey. jumlahnya adalah 74 gram. 74 gram dan kita masukkan air, cikgu. Okey, air. Air ni nak masuk banyak mana, cikgu? Tak Ah, kisah ke? Air ni mewakili isi padu dia nanti. Okey. Cuba letak 50 cm padu. Oh, 50, cikgu. Ya, betul. Okey. Lagi, cikgu, Ya, betul. Alright. 50 Aiman. Aiman nak jadi pelajar cemerlang kena tengok. Dia macam ni, cikgu? Ya. Mata kena separas dengan senggat bagi 50 cm padu. Betul lah, cikgu. Okey. Ya, alright, Okey. cikgu. Okey, Betul ke tak tu? Okey, aras air mesti sama dengan senggat. Kena tambah sikit ni Aiman. Tambah sikit, cikgu. Nanti Sebab dia ada buih dia. lalat. Ni terlebih pula. Kena buangkan sikit. Okey, cikgu. Memang macam ni lah. Kalau di makmal ya Aiman. Baik. Dah cukup 50 ni, cikgu. Kemudian kita nak timbang. Dapatlah dia punya jisim. Berapa, cikgu? 124. Dan kemudian, cikgu, kita kena tolak, cikgu. Ya, dengan bacaan bekas yang kosong tadi. Tadi 74, cikgu. Ya. 124 tolak dengan 74. Jadi dapat berapa tu? bacaannya? Dapat bacaannya adalah 30, cikgu. 50 lah Aiman. 50 lah, Betul tak? cikgu. Tekan Saya calculator. silap lah ni. 124 tolak dengan 74 bersamaan dengan 50. Dan Amna, sama Okey. tak bacaan kita tadi? Sama betul nak tak? Okey, sama. Amna pun Sama dapat lah, cikgu. 50 gram. Macam magic je kan? Sebab kita menyukat. Kalau okey, ada cikgu. perbezaan pun sedikit sajalah Aiman. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita dah siap dah. Kalau murid-murid tengok, cuba tengok dekat sini. Cuba tengok dekat sini rapat sikit kan. Ni tadi kita dah sukat 50 tadi. Dan kemudian kita masukkan air ke dalamnya dan kita timbang semula. Bila kita timbang balik barulah kita dapat jumlah tadi 50 Gram. 50 gram. Baik. Saya punya minyak dah jumpa ke tidak tu? Kalau dah jumpa, jom. Okey. Cikgu, boleh kita teruskan lagi, cikgu? Boleh, boleh. Boleh saya Seterusnya, dapatkan cikgu? minyak tadi. Okey. Silakan. Kalau buat kuih Okey. ni jadi tak Aiman? Kalau bahan tak cukup. Tak jadi, cikgu. Tak sedap, Jadi kan? kita nak kena dapatkan minyak. Terima kasih Abang FM kita kan. Answer pula tu orangnya. Baik, Okey, seterusnya, cikgu. Kita ulang prosedur yang samalah. Okey, dah siap dah tadi? Air dah siap, cikgu? Air dah siap. Okey, Sekarang kita buat dapat? minyak pula. Okey, mula-mula kita buat apa tadi Aiman? Okey, seterusnya kita timbang bekas dulu, cikgu. Betul. Betul, cikgu? Okey Aiman, buat. Okey. Sila buat. Saya onkan Hari dulu, ni cikgu. Aiman jadi pelajar saya lah. Okey, nanti saya dapat markah yang tinggi tau. Okey, saya timbang bekas dan jumlah bekas 75, cikgu. Okey, 75. Okey, Okey. murid-murid saya salin ya bacaan ini di rumah. Baik, Okey, seterusnya, kemudian? cikgu, apa kata kita letak minyak kita, cikgu? Ya, betul. Boleh? Letakkan minyak. Okey. Berminyak sedikit Okey, Aiman. minyak sikit, cikgu. Okey, macam Saya tadi letakkan, lah. ya. Macam tadi juga. 50. 50 juga? Sama. Okey. 50 cm Jangan padu. tumpah ya.
Okey, cikgu. Okey, tak apa, jangan takut. Oh, Dalam sains tak boleh takut. Oh, saya menggigil lah, cikgu. Kita kena cuba tak Okey, cikgu, dah cukup 50 tadi. Dan berapa Baik. pula Aiman dapat bacaannya sekarang? Bacaannya adalah 119, cikgu. 119 gram. Gram. Jisim disukat dengan unit gram. Gram, cikgu, ya? Atau kilogram. Baik. Okey, sekarang Seterusnya? ni kita perlu dapatkan jisim dia lah, Aiman. Maknanya kita kena buat macam tadi juga, cikgu. Tolak. Okey, saya nak suruh anak okey. murid saya buat. Okey, cantik. Okey, Siapa tu, cikgu? Okey, murid-murid. Ni. Okey, siapa tu? Siapa tu? Erin Okey, Erin. Erin boleh kirakan berapakah jisim minyak yang kita gunakan? Jisim minyak dalam bekas kosong iaitu 119 gram tolak jisim bekas kosong iaitu 75 gram. Jadi berat jisim minyak yang kita dapat ialah 44 gram, cikgu. Okey, saya tuliskan ya, Aiman. Silakan, cikgu. Okey, ketepatan minyak jisimnya ialah 44, betul? Betul. 44. Dan tadi kita telah dapat jisim air. Tadi berapa, Aiman? 50 kan? 100 jisim air, cikgu. Yang kita dah tolak akhirnya berapa dapat tadi kita tulis, cikgu? 50, Aiman. 50, cikgu. Okey. Okey, tak apa, Aiman. Okey, right. 50. Baiklah. Seterusnya, cikgu. Kita dah selesai untuk dapatkan jisim bagi ketiga-tiga bahan. Baik. Okey. Sekarang ni apa yang perlu kita buat, cikgu? Kita nak mencari isi padu pula. Macam mana isi kiraannya, padu. cikgu? Okey, isi padu macam mana pula kiraannya? Okey. Sekarang ni kita mulakan dengan bongkah dululah, Aiman. Bongkah dulu, cikgu. Agak-agaknya macam mana kita nak dapatkan isi padu bagi bongkah ini? Murid saya ada yang nak cuba? Okey, silakan. Saya, cikgu. Okey, boleh teruskan? Untuk dapatkan isi padu bongkah, kita boleh gunakan rumus panjang, darab lebar, darab tinggi, cikgu. Okey, boleh tunjukkan rumusnya? Okey, itulah rumusnya, Aiman. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Okey, cikgu. Dan saya tunjukkan juga di sini. Sekejap ya. Okey. Rumus bagi isi padu bongkah panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey. Pada fikiran Aiman, macam mana kita nak dapatkan panjang, lebar dan tinggi? Panjang tu kita tengok yang mana panjang lah, cikgu. Nak sukat guna apa? Guna pembaris, cikgu. Betul. Sebab tu hari ini saya buat pembaris. Okey. Okey. Murid saya sila bersedia dengan pembaris masing-masing. Ini pun saya nak suruh Aiman buatlah. Boleh, cikgu. Okey, kita perlu dapatkan apa tadi, Aiman? Kita nak dapatkan lebar, panjang dan tinggi. Betul. Okey, Okey, boleh cikgu. ukur sekarang. Pertama sekali saya cuba dapatkan lebarnya, cikgu. Okey. Okey, kalau ikut dekat sini 1.9 ke 2, cikgu? 2 tu, Aiman. 2, cikgu. 2. Okey, itu panjang. Okey, kita cuba sekali lagi, cikgu. Betul ke tak ni? Okey, 2, cikgu. Okey, betul. Okey, lebarnya pula? Macam sama je, cikgu. Betul tu. Betul, cikgu. Kebetulan hari ini bongkah 2. yang kita gunakan adalah bongkah sekata. Jadi panjang, lebar, tingginya sama. Okey. Maknanya kalau kita lihat di sini, cikgu, lebarnya adalah 2 cm, cikgu. Ya. Okey. Okey, jadi dah dapat maklumat panjang, lebar dan tinggi. Kita darabkanlah, Aiman, untuk dapatkan isi padu dia. Lebar kali panjang kali tinggi, cikgu. 2 darab 2 darab 2. Jawapannya ialah 8. Betul tak, anak murid? Murid-murid saya dapat nilai yang sama? Betul? Sama, cikgu. Okey, 2 darab 2 darab 2, jawapannya 8. Itu adalah isi padu bagi bongkah. Okey, cikgu. Maknanya isi padunya adalah 8. Ya, betul. Okey, sebelum kita terus lagi, cikgu, Okey. apa kata kita berehat seketika? Boleh, cikgu? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita nak siapkan projek kita sampai selesai. Kembali selepas ini, Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tapi jangan berbuka lagi. Kita buka syagil azan maghrib baru berbuka puasa. Tapi depan saya ni bukanlah air, cikgu ya. Yang ni air berwarna, cikgu. Ya, air berwarna. Air berwarna. Lepas ni cikgu akan terangkan apa pula projek seterusnya. Tapi sebelum tu, cikgu, tadi kita dah kira dah isi padu bongkah koprom, cikgu. Ya. Berapakah jumlahnya? Jumlahnya 8 tadi, cikgu ya? Betul. Jadi kita masukkanlah. Okey, silakan, cikgu. Okey, murid-murid, seperti tadi Abang Aiman telah kira isi padu bagi bongkah dengan menggunakan rumus 2 darab 2 dan darab 2. Dan kami telah dapat 8 cm padu. Ya, betul, cikgu. Okey, saya tuliskan ya. Isi padu bagi bongkah ialah berapa tadi, Aiman?
8 cikgu. 8. Lupa pula saya. Okey, 8 cm padu. Okey, Baik. baiklah. Sekarang ni kita belum dapat lagi nilai bagi isi padu air dan juga isi padu minyak. Macam mana pula nak kira tu cikgu? Okey, tadi air kita minta Amna kan? Amna Betul. yang volunteer untuk sukat. Kita tanya Amna. Mana Amna ni? Amna? Amna dia jadi profesor hari ni. Dia kena terang. Betul. Silakan. Amna, berapa isi padu air yang awak masukkan tadi? Saya gunakan 50 cm padu, cikgu. Okey, terima kasih Amna. Okey, Aiman, untuk isi padu cecair mudah. Kita gunakan bekas yang bersenggat, bekas penyukat, kita boleh terus dapatkan isi padu. Oh, tadi 50. Itulah isi padu dia. Itulah isi padunya. Ya. Okey, cikgu. Dan dalam makmal, kita gunakan sejenis penyukat ni kerana dia lebih tepat. Lebih tepat, cikgu. Okey. Okey, Kita tulis 50, cikgu ya. betul. Baik. Dan seterusnya, ketumpatan minyak. Okey, kita cari isi padu dia. Tadi kita dah buat. Berapa Aiman masukkan ni? Tadi saya masukkan 50, cikgu. Okey, kita salinlah nilai tu. 50 cm padu. Mudahlah cikgu ya sebab dia dah ada sukatan dia. Senang je sains ni sebenarnya Aiman. Kalau senang kita je. faham, kita hayati memang enjoy. Baik, cikgu. Okey, sekarang kita nak menguji hipotesis kita. Kita dah cari nilai-nilai yang diperlukan untuk menguji mendapatkan nilai ketepatan. Okey. Kita dah cari GSM, kita dah cari isi padu. Sekarang ni kita nak kira berapa ketepatan dia. Yang ni yang seronok, cikgu. Kita nak membuktikan anggapan kita tadi dalam hipotesis. Okey, jadi murid-murid saya boleh bersedia. Kalau bersedia tunjuk good sikit. Tunjuk good sikit. Boleh kirakan sama-sama. Okey, ketupatan air 50 gram dibahagikan dengan 50 cm padu. Berapakah nilai ketumpatan bagi air? Okey. Okey, Adila boleh bagi tahu? Nilai ketumpatan bagi air adalah 1 gram sentimeter padu, cikgu. Okey, betul. Ni pun kita boleh kira Aiman dalam studio. Okey, Aiman tekan kalkulator. Okey. Okey. 50 Bahagi dengan 50. Nilai ini bersamaan dengan 1, cikgu. Betul. Okey, sekarang kita dah tahu ketumpatan air tu adalah 1 gram per sentimeter padu. Oh, begitu cikgu ya. Okey, sekarang kita Seterusnya cikgu? minyak pula. Minyak pula. Okey, Aiman yang kira. Saya cuba kira. Baik. 44 Gram bahagi 50 bahagi dengan 50 cm padu. sama dengan 0.88, cikgu. Okey, 0.88 ni kita ambil 0.9 lah Aiman ya. Okey, kita cikgu. bundarkan. Okey, 0.9. Sedikit je beza, cikgu kan? Okey, betul sedikit. Baik. Tapi ada impact kan? Ada impact. Sebab tu dalam sains kita tak boleh lebih kurang. Kita mesti tepat. Sebab dia Okey, akan memberi cikgu. kesan. Okey. Seterusnya? Kita nak kira ketupatan bongkah kupram. Okey, bahagikan berapa, cikgu? 64 64 bahagi dengan 8, cikgu. Ya, betul. Sama dengan 8, cikgu. Okey, 8. 8. Wow, yang ni Okey. besar, cikgu. Besar nilai dia ya. Okey, 64 gram dibagikan dengan 8 cm padu. Okey, kita dapat 8. Okey, murid-murid saya. Adakah anda telah kira dan telah siap? Sudah, cikgu. Okey, boleh tunjuk kepada kawan-kawan di luar sana. Okey, mereka cek cikgu, cek Okey, Aiman. betul ke tidak tu? Betul Okey, tak kira ni? 0.9, betul. Dan bawah tu jawapannya 8. Ya. Okey, semua betul, cikgu. Okey, bagus. Wow, tepat sekali. Tahniah. Okey, mereka pun pelajar cemerlang macam Aiman. Oh, ya ke? Okey, cikgu. Sekarang Aiman, seterusnya, cikgu. kita dah uji hipotesis kita. Sekarang ni proses seterusnya ialah kita merumuskan ataupun menyimpulkan hipotesis tadi kita terima atau kita tolak. Maknanya tadi kita buat hipotesis tadi, cikgu. Okey. Seperti yang kita lihat pada kaca TV kita. Yang pertama, air lebih tumpat berbanding minyak. Yang kedua, bongkah kuprum lebih tumpat daripada air dan minyak. Adakah diterima ataupun ditolak, cikgu? Ya. Kan? Jadi kita mintalah pelajar kita yang membuat rumusan. Okey, siapa nak cuba untuk hipotesis yang pertama? Silakan. Saya cikgu. Okey, Alia. Bagi hipotesis pertama, daripada aktiviti yang dibuat sebentar tadi, nilai ketumpatan air yang diperoleh ialah 1 gram sentimeter padu. Manakala ketumpatan minyak pula ialah 0.9 gram sentimeter padu. Okey. Oleh itu, hipotesis air lebih tumpat berbanding minyak diterima, cikgu. Okey. Jadi betul lah Aiman. Okey, tepat sekali Alia. Hipotesis uji kaji kita menunjukkan bahawa
Alright. Bahawa ketumpatan minyak adalah kurang berbanding air. Dan kita dah kira dan Alia dah putuskanlah tadi bahawa kita terima hipotesis yang pertama. Sebab itulah dia jadi macam ni, cikgu, Ya, kan? betul. Sebab tu tadi Aiman kata air tu ke atas, lepas tu air tu berlapis lah kan. Sebab itulah dia. Kita dah buat anggapan awal, kemudian kita uji anggapan kita. Baru kita boleh putuskan. Kita buktikan dia, cikgu. Betul. Tapi cikgu, saya tengok dekat sini nampak lagi menariklah, cikgu, kita punya aktiviti. Apa kata cikgu? Lepas ni mungkin cikgu boleh cerita tak? Apakah? Saya nampak macam rakit pun ada. Itu lepas ni, Aiman. Nampak macam lepas ni, cikgu? Lepas ni. Okey, kalau macam tu kita rehat sekejap lah, cikgu. Okey, boleh. Okey, dan kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Anda, telur ayam lama akan timbul apabila dimasukkan ke dalam air kerana kandungan udara yang banyak di dalam telur menjadikannya kurang tumpat dan timbul di permukaan air. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Cikgu, tadi kita tengok telur, cikgu. Betul. Telur baru saya tahu hari ni, cikgu. Ya. Rupanya telur ni kalau dia dah lama ataupun dah rosak, cikgu, dia akan terapung. Betul. Maknanya kalau kita nak tahu telur ni busuk ke tidak, kita rendamlah dalam air, cikgu. Betul, rendam okey. Baik, cikgu. Ada satu lagi hipotesis yang kita tertinggal tadi, cikgu. Ya, betul. Boleh kita teruskan? Okey, Aiman. Kita bincangkan hipotesis yang kedua yang kita belum bincangkan lagi. Okey. Iaitu hipotesis bongkah kuprum lebih tumpat. Maaf. Sorry ya, tertekan pula. Okey, bongkah kuprum lebih tumpat daripada air dan minyak. Okey, saya nak minta murid saya seorang untuk membuat rumusan sama ada menerima atau menolak hipotesis ini. Ada sesiapa nak cuba? Boleh saya cuba, cikgu? Okey, boleh Muaz, boleh sangat. Bagi hipotesis kedua pula, nilai ketumpatan bongkah kuprum yang diperoleh ialah 8 gram cm padu. Nilai ini lebih besar berbanding nilai ketumpatan air iaitu 1 gram cm padu dan minyak 0.9 gram cm padu. Okey, jadi tolak ke terima hipotesis ni? Terima, cikgu. Okey, betul. Jadi kita terimalah hipotesis yang mereka telah bina sendiri tadi bahawa bongkah kuprum lebih tumpat. Kenapa kita kata dia lebih tumpat? Cuba kita tengok nilai yang kita dah kira tadi. Okey. Berapa kita dapat ketumpatan bongkah? 8, cikgu. Okey, 8. Ianya lebih tumpat berbanding minyak 0.9 dan juga ketumpatan air iaitu 1. Ini terbukti bahawa bongkah kuprum lebih tumpat berbanding minyak dan juga air. Maknanya boleh terima, cikgu, Boleh terima. Okey, baik, cikgu. Tapi tadi saya tengok ada lagi menarik ujung sana tu, cikgu. Apa sebenarnya aktiviti kita nak buat ni, cikgu? Okey, sekarang ni murid saya dah meneroka mengenai ketumpatan secara inquiry. Mereka telah membina pemerhatian, kemudian membina hipotesis, kemudian kita uji hipotesis tu. Bukan main-main tau. Uji bukan agak-agak je. Tak boleh agak-agak je. Tak boleh agak-agak. Sains tak boleh agak-agak. Jadi kita dah uji, kita tahu benda yang berketumpatan tinggi akan berada di bawah benda bahan yang berketumpatan rendah akan berada di atas, cikgu. Rendah di bawah. Yang ketumpatan tinggi berada di atas. Okey, cikgu. Saya minta maaf, saya tersilap. Yang berketumpatan tinggi akan berada di bawah. Dan yang rendah akan berada di atas. Ya, betul. Macam minyak rendah, cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi sekarang ni tibalah masanya untuk kita mengaplikasikan pengetahuan ini dalam permasalahan yang saya nak berikan pada pelajar saya. Apa masalahnya tu, cikgu? Okey, mari kita reveal soalannya. Cantik. Okey, inilah dia permasalahan yang saya nak ajukan kepada murid-murid saya serta murid-murid di luar sana. Okey, saya bacakan ya. Aminah tinggal di kawasan tanah rendah yang sering mengalami banjir. Pernah satu ketika banjir teruk berlaku di kampung Aminah dan dokumen penting Aminah seperti kad pengenalan diri, surat beranak serta sijil-sijilnya musnah. Aminah berhasrat untuk membina satu alat atau bekas yang mampu menyelamatkan dokumen Aminah daripada musnah akibat banjir. Hasilkan alat atau bekas yang mampu menyelesaikan masalah Aminah. Boleh faham tak soalan-soalan ni? Maknanya waktu banjir ni, cikgu. Ya. Ada dokumen-dokumen penting seperti surat beranak, sijil dan sebagainya. Dia nak selamatkan, cikgu. Betul. Tapi kalau dia pegang,
tetap tak selamat juga. Ya. Jadi dia kena create satu alat ataupun satu benda yang boleh selamatkan dokumen tersebut, cikgu. Betul, Aiman. Okey, cikgu. Macam mana cara nak create barang tersebut, cikgu? Dan pada pendapat Aiman, adakah produk ini penting untuk kita menghadapi banjir? Sangat penting, cikgu. Nanti kita nak selamatkan mangsa-mangsa dalam banjir tu, cikgu. Ya, dan dokumen penting itu seperti nyawa kita sebenarnya, betul tak? Betul. Kalau tidak nanti orang kata kita ni orang asing pula. Banyak urusan nak buat semula kan? Betul. Okey, jadi murid-murid saya, adakah kamu telah memahami apa yang saya ajukan sebentar tadi? Murid-murid? Sudah, cikgu. Okey, jadi daripada fikiran awak, apakah ciri-ciri penting yang perlu ada pada bahan ataupun alat atau bekas atau apa sajalah projek ini yang perlu ada dalam projek ni? Boleh bagi tahu saya ciri-cirinya? Saya nak jawab, cikgu. Okey, bagus Erin. Projek kita mestilah kalis air dan juga mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding air. Okey, dia kata kalis air dan ketumpatan rendah. Boleh tak sesiapa yang bagi tahu sebab kenapa perlu kalis air, kenapa perlu ketumpatan rendah? Ada sesiapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, Adila. Kalis air supaya dokumen tu tak basah. Manakala ketumpatan rendah untuk bahan tersebut akan terapung supaya dia tak tenggelam. Okey, betul lah. Betul, cikgu? Betul lah kan? Pandai sungguh. Kalau banjir, kita tak naklah benda tu tenggelam. Betul, dah tenggelam tu dah tak nampak kat mana. Raba-raba terraba buaya pula kan? Oh, ya Allah, takutnya. Okey, jadi kita nak pastikan produk kita ni sentiasa timbul lah. Okey, cikgu. Dan juga dia kalis air. Okey, jadi murid-murid, boleh tak kamu senaraikan bahan yang kamu rasa sesuai untuk membina projek kita ni? Okey, senaraikan di atas kertas. Okey. Dan murid saya tengah tulis tu, Aiman. Cikgu. Patuh kan? Saya tengok kat sini, cikgu, ada botol-botol terpakai, ada polistirin. Jadi adakah ni di antara perkara-perkara yang kita boleh gunakan? Tapi cikgu, saya tengok barangnya besar, cikgu, berbanding dengan air. Maknanya air ni nampak macam kecil je kan. Tapi kalau banjir tak kecil, Aiman. Banjir tak kecil. Maknanya air tu lagi besar daripada barang tersebut. Masalah yang besar lah sebenarnya. Kita tak boleh sukat air tu kan kalau banjir. Tapi masalah tu besar lah. Masalah tu besar. Okey, murid-murid kita dah ada jawapan dia dah sedia kot. Okey, ada siapa yang boleh terangkan ciri ataupun contoh bahan yang kamu boleh gunakan untuk projek kamu? Silakan. Okey, bagus Amna. Ini adalah bahan-bahan yang boleh digunakan. Saya telah memilih plastik, polistirin dan botol kosong, cikgu. Pada pandangan saya, kesemua bahan yang saya pilih ini kalis air dan berketumpatan rendah daripada air. Aiman, setuju tak dengan bahan yang Amna pilih? Plastik. Saya rasa setuju, cikgu. Sebab plastik ni dia kalis air, cikgu. Ya. Dan ketumpatannya nampak mungkin lebih rendah, cikgu. Sebab nampak ringan je kan. Nanti kita ujilah dalam produk kita, dalam projek kita. Baik, cikgu. Boleh kita lihat pada projek kita. Okey, sebelum tu saya nak minta murid saya hasilkan dulu, Aiman. Ini macam rahsia saya lagi tau. Jadi saya nak murid saya lakarkan bahan atau bekas atau projek kamu yang dapat menyelesaikan masalah Aminah. Okey, lakarkan sekarang. Okey, cikgu. Yang penting dalam langkah penyelesaian kamu ataupun produk, masalah Aminah selesai. Kita nak selamatkan apa tadi, Ahmad? Kita nak selamat dokumen-dokumen penting tadi, cikgu. Ya, kalau ada segi nikah penting tak? Penting, cikgu. Takut kena nikah balik nanti. Tak adalah, nanti kita boleh ambil segi nikah baru, cikgu kan? Okey, cikgu. Boleh kita uji kita punya barang, cikgu? Kita dalam pada saya suka lagi anak murid saya yang bagi dulu. Tak apa. Memandangkan kita ni dah hampir ke hujung rancangan, boleh kita teruskan dengan murid cikgu saya. Tunjuk yang cikgu punya dulu sebelum kita pergi kepada murid-murid kita. Okey, baiklah. Murid-murid, ini adalah bahan alat yang telah dibina oleh murid saya sendiri 3 tahun lepas. Wow. Ya, dalam kelas saya yang sebenar 2018, 3 tahun kan. Pada masa itu saya mengajar tingkatan 1. Dan mereka telah hasilkan bahan ini. Nampak masih elok kan? Wah, betul lah, cikgu. Dia just berabuk je. Saya basuh je balik, mandikan je balik. Jadi kalau banjir tu, kita boleh simpan dia lama lah kan? Betul. Jadi pelajar saya telah buat alat ini dan dia menggunakan botol plastik. Baik. Okey. Dan kita nak tengoklah nanti murid saya dia guna apa. Okey, dan kemudian polistirin. Dan dalam ni dia ada tempat untuk simpan barang. Okey, ada pintu tu, Aiman. Ada pintu, cikgu? Sila buka. Wah, boleh buka, cikgu?
Boleh. Tu. Alright. Ha. Ni. Oh, buka di Dia situ. siap ada buat tisu. Ha. Okey. Ha. Wow, ada Okey. peti simpanan lagi. Peti simpanan. Jadi Aha. dia mereka membina, mereka merancang untuk meletakkan dokumen dalam ni. Okey, cikgu. Maknanya dokumen tu akan selamatlah, cikgu ya? Ya. Okey, baik. Saya rasa murid-murid dah bersedia dah dengan barang-barang yang mereka sediakan. Boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk tak? Okey, tunjukkan semua. Okey. Kita minta dia explain. Cuba explain sikit seorang Okey. sebelum kita berakhir. Siapa nak mulakan dahulu? Saya, cikgu. Okey, bagus Okey. Adila. Ini lakaran saya, cikgu. Okey, silakan. Ianya mempunyai ruang penyimpanan dokumen, cikgu. Okey. Saya nak pastikan alat ini sentiasa terapung. Jadi saya bina alat ini dari polystyrene kerana polystyrene kurang tumpat berbanding air Aha. dan dia akan terapung. Kemudian Okey. saya sediakan tali untuk mengelakkan alat ini daripada hanyut dan ianya mudah dikendali jika ada tali. Wow, menarik alat tersebut, cikgu. Maknanya setiap rumah kena ada alat tersebut, cikgu. Ya, betul. Okey, terima kasih, cikgu, dan terima kasih murid-murid. Ini saja masa yang kita ada. Nanti cikgu datang lagi lah, cikgu. Wah, okey, jemput saya lagi, Aiman. Sedikit kata-kata akhir untuk murid-murid kita, cikgu. Okey, murid-murid, sains adalah satu subjek yang sangat menarik. Sila hayati dan jiwai sains tersebut dan anda akan rasa seronok mempelajari subjek ini. Terima kasih kepada Cikgu Suhana dan murid-murid kita. Terima kasih semua. Boleh berikan lambaian kasih sayang anda? Okey, bye-bye semua. Terima kasih, cikgu. Dan kita akan bertemu lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Didik TV KPM